Dia jumpa orang and then dia buat something and then dia baru tahu orang tu ada HIV kan. Tak boleh tidur lah, esok dia nak buat test lah semua. Setiap hari nak buat test. Okey, itu tindakan yang tidak bijak, membazir wang dan you akan stres. Okey. HIV ni adalah bloodborne disease lah, ataupun kita panggil sexual transmitted disease. Penyakit bawaan seksual yang dia akan tersebar melalui bendalih badan, melalui darah ke, air mani ke, whatever lah, asalkan bendalih. Okey. Tapi most likely tidaklah melalui air liur, tidak. Biasanya air mani ataupun darah lah. So jangkitan dia ni memang boleh tersebar melalui, dia jarang lah kalau kongsi-kongsi sudu tu, tak ada peluk-peluk, cucu tak ada. Tapi boleh melalui seksual lah, sama ada depan ataupun di belakang. Sama ada depan, di belakang, dia boleh tersebar sebab dia boleh tersebar melalui air mani, ataupun proses tu mungkin ada luka sikit berlaku dan air mani tu masuk dalam darah you. Macam tu lah. So apa yang HIV ni buat yang akhirnya menjadi AIDS ni? Okay, HIV ni nama virus dia, Human Immunodeficiency Virus, di mana dia ni memang smart virus. Okay, dia sangat cepat mutate, that's why dia susah nak dirawat. Kita kena tahu virus punya nature. Virus ni dia punya matlamat dia satu je. Virus ni matlamat dia adalah untuk membiakkan anak-anak dia saja. Apabila dia masuk dalam badan kita, dia tugas dia satu, dia nak replicate themselves untuk lagi banyak, dan eventually benda tu indirectly bagi kita sakit lah. Okay, virus tak sama dengan bakteria. Bakteria living organism. Okay, living organism where maksudnya dia ada proses pembiakan sendiri, dia adalah macam satu entity. Okay, macam virus ni dia duduk di tengah-tengah, nak kata living pun tak, nak kata non living pun tak, sebab dia perlukan perumah untuk dia replicate. Kalau dia bukan perumah, dia adalah macam hablur, kita panggil. Okay, so apa dia buat? Apabila dia masuk dalam bloodstream you, dia mesti masuk dalam bloodstream sebab dia punya target adalah CD4. Ada satu immune cell, nama dia CD4, T helper cell. Okay, dia punya modus operandi ataupun tujuan utama dia, cara dia membiak adalah dia pergi masuk dalam bloodstream you, dia akan infuse masuk dalam CD4, limfosit yang sejenis CD4, T helper cell tu. Apa dia buat? Virus tu kan ni, dia pergi kat CD4, dia suntik dia punya genetic material ke dalam sel darah putih CD4 kita tu. Bila dia suntik dalam sel tu pula macam kena hijack tau kepala otak dia akan, sel kita tu, CD4 kita tu akan integrate dengan dia punya genetic material tu dan akan menghasilkan lebih banyak RNA virus. Akhirnya macam sel tu kan, bila dah banyak sangat anak-anak virus tu, sel tu akan pecah, keluarlah anak-anak virus. Kau bayangkan So ni virus dia masuk, disuntik, lepas tu dia replicate anak-anak ada banyak, lepas tu sel tu pun pecah, terkeluarlah anak-anak virus. Anak-anak virus boleh pergi mana? Dia ulang benda yang sama. Contohlah keluar 100 ni pergi pula dekat 100 CD4 tu. Ulang proses yang sama. CD4 yang lain ada 100 CD4 yang kena jangkit tu, CD4 tu yang lain tu pecah agak. Akhirnya tak ada lagi dah CD4 langsung. CD4 ni fungsi dia, nama dia pun CD4 ni T helper cell. Dia tugas utama dia adalah untuk memanggil askar-askar apabila dia nampak ada jangkitan. So sekarang ni badan kita dah tak ada langsung CD4. Apabila badan you langsung kosong CD4 ataupun bawah daripada 200 ke, maksudnya dalam jumlah yang sangat sedikit, barulah you develop AIDS tu. Maksudnya you dah tak ada daya immunity langsung. Di mana ketika itu hang kena sesama pun kau jadi teruk. Dulu bakteria-bakteria yang kat mulut kau, dulu kita badan kita penuh bakteria sebenarnya, tapi kita panggil disebabkan dia ada bakteria baik ataupun benda-benda lain yang menjaganya, bakteria tu suppress ataupun dia tak buat jahat. Apabila kita dah langsung tak ada CD4, semua bakteria-bakteria yang dulunya tidak membahayakan kita, dia dah jadi opportunistic bakteria. Maksudnya dia dah mengambil kesempatan, dia jadi jahat. Mulut kau akan keluar pun kata fungus lah, lepas tu macam kau cepat dapat pneumonia. Semua penyakit-penyakit yang dulunya kita boleh encounter, dah tak boleh encounter lagi dah, sebab HIV virus tu dia dah infect semua CD4 kau. Makanya CD4 dah tak ada tukang panggil, tukang telefon dah tak ada lagi dah. So dah tak ada orang yang nak panggil. Immune system kita ni dia based on triggered. Kalau kau deactivate baru dia keluar. Dia tidak macam duduk mengata-ngata, tidak. So dah tak ada CD4 dah. So apa-apa penyakit datang, habislah, kau tak boleh nak buat apa. Akhirnya kau akan itulah takut nak sebut. So I nak bagi tahu kat sini, dia susah kita nak treat sebab virus sifat dia menginfect sel. Macam kita nak bunuh sel kita sendiri, betul tak? Tapi kita ada antiviral, where antiviral ni tugas dia adalah untuk menghalang daripada jumlah virus tu replicate dengan lebih banyak. So apa dia buat adalah, kan contohlah yang masuk tu 50 ekor, let's say. Kita tak nak daripada 50 ekor tu jadi 1 juta. So ubat-ubat yang kita makan antiviral tu untuk stopkan virus yang sedia ada, which kita tak boleh nak bunuh dia sangat semua. Kita boleh stopkan dia daripada dia replicate lebih banyak. Okay, so nasihat saya kat sini adalah jaga kesihatan, buat aktiviti-aktiviti yang selamat, sayangi diri anda dan keluarga anda. Tapi jangan risau. Dia macam ni, kalaulah you dah di-expose, katakanlah you
Ialah kita manusia kan, kita terekspos dengan risk. Okay? Bila kau nak kena buat? Ini yang penting. Bila kau nak kena buat HIV? Sebab banyak orang yang I jumpa, bila contohlah semalam dia dah expose, dia jumpa orang and then dia buat something and then dia baru tahu orang tu ada HIV kan. Tak boleh tidur lah, esok dia nak buat test lah semua. Setiap hari nak buat test. Okay? Itu tindakan yang tidak bijak, membazir wang dan you akan stress. Okay? Kalau paling selamat you nak buat adalah, okay, I would say you dah first exposure. Kalau you nak buat, kalau you buat fourth generation punya, dia ada kit yang generasi keempat. Kalau you nak buat rapid test untuk generasi keempat, you buat selepas 2 minggu. Tapi kalau you tak ada access to it, you sabar sikit, you buat pada hari yang ke-30 and you repeat pada hari yang ke-90. Hari ni kau expose, 30 hari kemudian baru kau buat test HIV. Lepas tu kau repeat lagi sekali pada bulan yang ketiga. Kalau negatif means it's really negative. Jarang lah badan kita tak dapat nak hasilkan antibody within that period of time. So basically HIV test ni kita check kehadiran antibody lah. Badan kita takkan ada antibody kalau kita tak dijangkiti. Macam contoh, kalau I tak ada HIV, mana mungkin I ada antibody HIV? So test yang kita buat tu adalah kita mengesan kehadiran antibody HIV. Kan I cakap HIV, apa antibody kan spesifik. So kalau you ada antibody tu, maksudnya you dapat exposure HIV tu. So you buat pada hari yang ke-30, you buat pada hari yang ke-90. Tapi katakanlah unfortunately you dapat. Okay, jangan risau, jangan susah hati. Kita ada antiviral yang mana memang kita tengok kejayaan dia quite impressive, where banyak je orang yang HIV sekarang ni boleh hidup macam biasa, provided you kena ambil medication tu sampai you mencapai UVL, kita panggil undetected viral load. Maksudnya bila kita check kan, bila kita kira virus HIV dalam badan itu dah sampai terlampau rendah, sampai kita dah tak boleh nak kesan lagi, dah mesin instrumen kita dah dapat kesan dah. Bagi UVL, bila you dah capai UVL tu, you dah boleh hidup macam biasa, you boleh kahwin macam biasa, you dah tidak boleh menjangkiti orang dan sebagainya. Tapi satu lagi nak pesan. Waktu I kerja dulu kat hospital, ada banyak perangai-perangai orang macam ni. Dia nak pergi check HIV, tapi dia tak nak pergi surah diri ataupun tak nak pergi jumpa doktor, dia pergi derma darah. Kau jangan kita kena jujur. Kalau kita nak derma darah, kita kena sign soalan, kita jawab soalan, kau pernah tak ada multiple sexual partner ke, whatever, pernah pergi dadah ke, berkongsi jarum ke, semua kan. Ada banyak yang saya tengok, dia nak check. Bila you derma darah yang kita terima tu bukan kita terus masuk peti. Kita akan screen. Kita akan screen whether berdarah dalam darah tu ada HIV ke, hepatitis B ke, hepatitis C ke, ada penyakit-penyakit. Sebab kita tak nak transfuse darah kat pesakit, pesakit pula dapat darah. So tiba-tiba kita screen, ada HIV. Of course kita akan discard darah tu, tapi kan kebuang masa, dan kita tak nak ada slightly chance pun, 0.0001 chance pun kita tak nak. So kalau boleh, kalau kita sedar kita memang pernah ada aktiviti-aktiviti yang memungkinkan kita ada jangkitan tersebut, prevent diri you daripada menderma darah. Keep it to yourself.